Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair wa ba'd. Ibu ayah, para guru, para asatizah, para pimpinan masyarakat, abang-abang, kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama lagi kita berkumpul meneruskan majlis kuliah duha di Zawiyah Nasiriyah dengan bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan dan juga kitab Tanbihul Alibba ila Maqasidi Hidayatil Azkiya, yang kita dah sampai pada Tafsir Nurul Ihsan pada ayat wa iyyaka nasta'in. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami minta tolong atas tauhid kami, dan iman dan takut dan harap dan ikhlas ibadah bagi engkau, dan pada membanyak zikir lidah dan hati, dan perbuka mata hati dan bersih akan dia, yakni akan mata hati, dan berhadapnya dan rendongnya. Rendong maksudnya bawa, yang membawanya, bawa mata hati kami tadi kepada engkau semata-mata kerana asal hati itu sangat bersih. Di sini, di mana kita sedia maklum, dalam surah Al-Fatihah Allah Ta'ala mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dalam bahasa Arab dipanggil uslubul iltifat. Karena dimulakan Allah dengan surah ini dengan ghaibah, kemudian dengan khitab, kemudian dengan ghaibah semula, kemudian dengan mutakallim. Digunakan dengan dhamir ghaibah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, kemudian iyyaka. Iyyaka ini daripada uslub asalnya ghaibah tukar kepada uslub kita sedang khitab dengan seseorang, yang ini sedang bercakap dengan seseorang. Asalnya seakan yang kita bicara tadi ini tidak di depan kita, cerita saja tentang dia, kemudian tiba-tiba iyyaka, seolah dia di depan kita pada ketika tersebut. Ini halul abdi, hambanya Allah Subhanahu wa taala, hal begitu sepatutnya. Yang pada permulaannya adalah dengan zikir. Sebab itu dimulakan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Ini dengan zikrullah. Bila kita zikir kepada Allah Ta'ala, maka sampai ke mana zikir tersebut? Sampai kepada maqamul khitab. Ini seperti yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, yakni hadis Sayyidina Jibril AS dalam Matan Arba'in yang kita selalu baca. Imam Nawawi meletakkan hadis ni yang kedua selepas innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idz tala'a 'alaina rajulun shadidu sawadi asy-sya'ri wa shadidu bayadi ath-thiyabi, maksudnya baju yang putih, rambutnya yang hitam pekat. La yura alaihi atharus safar, tak dilihat padanya kesan permusafiran yang panjang. Jadi kami tak kenal dia, tak kenal orang. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa penuntut ilmu kalau datang ke majlis ilmu, kena datang dalam keadaan yang bersiap rapi, elok, sebagai memuliakan dan menghormati majlis ilmu. Pakai bagi segak elok. Sayyidina Jibril alaihissalam dalam majlis ilmu Nabi SAW datang dalam keadaan berpakaian putih, rambutnya segak rapi elok, kemudian duduk dengan beradab di depan Nabi SAW.
Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi. Dan diletakkan lututnya di lutut Nabi SAW, dan diletakkan dua tapak tangannya di atas pahanya. Pahanya siapa? Ada ulama kata pahanya beliau sendiri, ada kata pahanya Sayyidina Rasul SAW. Ada kata dia letak atas paha dia. Maksud duduk dengan beradab. Duduk dengan keadaan seperti duduk di antara dua sujud. Baru boleh belaga lutut dengan lutut. Duduk dua sujud. Duduk depan guru. Macam tu. Kemudian duduk dalam keadaan, satu riwayat kata tangan di atas paha. Satu riwayat kata tangan dia diletak di atas paha Nabi SAW. Baik, jadi menunjuk kepada dah ada pengenalan yang panjang di antara yang datang dengan yang didatangi pada waktu tersebut. Jadi bukan semua murid boleh buat macam tu. Dia anak murid nak tiru pula dalam hadis tu, dia kata kena buat macam ni dengan Tok Guru. Dia main-main terus rapat lutut dia dengan Tok Guru, lepas tu tak paha pula atas, tangan atas paha Tok Guru. Elok. Awak jadi Jibril lah kan? Jadi Jibril tak apa lah. Kita tak boleh macam tu. Lepas tu kalau cakap dengan guru, cakap dengan para ulama, cakap dengan para ilmuwan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan dengan ilmu, perlu jaga dia punya adab dan tata susila dia. Kenapa? Karena memuliakan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada dia. Karena tu saja. Karena memuliakan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada dia. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, man lam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan di kalangan kami orang-orang yang tidak berkasih sayang kepada yang kecil di kalangan mereka dan tidak memuliakan yang besar di kalangan mereka. Yang besar banyak. Besar pada umurnya. Jadi orang muda kena hormat orang tua. Besar pada kedudukannya. Dia muda tapi hak tua kena muliakan dia. Kenapa? Karena dia YB. Contoh. Karena dia yang berhormat. Karena dia menteri besar. Menteri besar muda pada orang kampung tu lagi. Tapi orang kampung ni yang tua ni kena muliakan YB tadi. Kenapa? Karena dia pemimpin. Diberi kedudukan oleh Allah Ta'ala. Pun termasuk yuwaqir kabirana. Yang ketiga, dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan. Maka pada ketika tersebut, Epa pun nak mengaji juga. Lekeh lah kalau kita tak main mengaji kan. Ayam pun main. Jadilah tu. Baik. Jadi yang dimuliakan dengan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun termasuk kabirana. Jadi memuliakan para ulama, memuliakan para ilmuwan, memuliakan para guru, ini adalah anjuran dan juga saranannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita semua. Baik. Kemudian bila Sayyidina Jibril datang tanya hadis berkenaan dengan Islam, iman dan ihsan. Dan apa makna ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu mencapai kepada peringkat tersebut, seakan-akan kamu merasakan yakni muraqabatullah, ini Allah sentiasa memandang kepada kamu perkara tersebut. Jadi ada dua maqam dalam tu. Maqamu al-musyahadah, yakni memandang terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian maqamu al-muraqabah. Jadi ini bila mana kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu maqamuz zikir. Maqamuz zikir ni maqam maksudnya kita yakin bahawa Allah Taala tu ada. Kita tak baca kita. Tak baca alhamdulillahirabbil alamin. Tak kenal Allah tu apa dia. Maka kita pun baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim dan sebutkan sifat-sifat Allah Taala. Setelah dah sampai bacaan tersebut pada peringkatnya, maka berlaku uslubul iltifat. Bertukar daripada ghaibah kepada dhamir apa dia? Khitab. Kalau kita sedang bicara dengan Allah Subhanahu wa taala pada ketika tersebut, maka kita pun baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tukar tu kepada seolah kita bicara dengan Allah pada ketika tersebut. Ini maqam hamba Allah Ta'ala. Dan kemudian Syekh dah syarah kepada kita sebelum ni, apa dia makna iyyaka
na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Soalan na'budu tadi pada bentuk ibadah yang zahir, manakala nasta'in mohon pertolongan kepada Allah dengan ibadah yang batin. Karena tu Syekh sebut pada sini, dia kata apa? Dan akan dikau kami minta tolong atas tauhid kami, dan iman, dan takut, dan harap, dan ikhlas. Semua ni ibadah batin. Ibadah berkait dengan batin. Sebelum ni, minta kami untuk apa ni? Iyyaka na'budu, iaitu kami beribadah kepada kamu, akan dikau kami sembah pada ibadah kami, pada sembahyang, dan puasa, dan zakat, dan haji, dan lainnya, pada ibadah zahir. Dan kepadamu juga kami memohon pertolongan, ya Allah, dengan ibadah batin, iaitu dengan tauhid kepada Allah, dengan diberikan iman kepada kami dan takut kepada Allah, dan harap dan ikhlas ibadah bagi engkau, yang dibagi Allah semata-mata. Tidak ada selainnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana yang lain, melainkan kerana Allah taala. Ada kursi lagi boleh bagi ke tetamu. Ada kursi ni kan? Ya. Tamam. Dan pada membanyak zikir lidah dan hati, dan perbuka mata hati. Jadi ini semua ibadah batin. Ibadah batin yang mana kita minta kepada Allah untuk diberikan pertolongan kepada kita dengan perkara tersebut. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk melaksanakan perkara ini. Dan didahulukan ibadah daripada nasta'in. Nah, didahulukan ibadah daripada nasta'in karena dijadikan dia sebagai wasilah kepada at-talab. Kita nak minta tolong, tapi nak minta tolong kena ibadah dulu pada Allah Ta'ala. Maka ibadah dijadikan sebagai wasilah kita kepada pertolongan yang Allah Ta'ala akan beri. Jadi ada orang dia kata dia nak minta ilmu laduni. Ada orang dia kata nak ilmu hakikah. Cakap terbang naik ke langit semua. Tapi ibadah tak mau. Maka dia bercanggah dengan Fatihah. Yang Fatihah mula dengan na'budu dulu. Maksudnya mula dengan ibadah zahir dulu. Baru boleh minta nasta'in. Lepas tu dalam ni Allah Ta'ala tak sebut iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Pada kamu kami minta tolong ya Allah untuk ibadah. Patutnya gitu. Tak, terbalik. Kamu nak dapat pertolongan, ibadah dulu. Zahir, kemudian kamu akan dapat yang batin. Lepas tu nanti kita akan syarah pula dalam Tanbihul Alibba. Saya akan syarah lagi ayat ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ni dah jelas dah tunjuk kata salah kelompok yang berpegang dengan fahaman yang salah. Yang ada sekarang ni di kalangan para pemuda kita yang minat sungguh dengan ilmu ni. Duk baca, duk tengok YouTube, syarah ilmu macam tinggi-tinggi. Padahal alat tak lepas. Nah, syarah bukan main lagi. Dah ni ramai. Semua tok-tok wali buka YouTube semua. Syarah ilmu ni yang orang tak faham. Kita pula lagi seronok, lagi tak faham, lagi syok. Atau, weh, tak faham ni. Kemah ni. Weh, tak faham kemah kau orang. Atau mengaji bagi jadi faham. Ni tidak. Dia mengaji tak faham, dia seronok. Dia rasa terbang seorang-seorang dia. Lepas tu lagi tak faham. Yang guru dia tu pula, lagi kona baring. Sampailah kali baring habis semua kali dengan anak murid. Banyaklah ni dalam Facebook, dalam YouTube kita duk tengok. Syarah benda yang kita rasa macam orang yang biasa kalau dengar, dia akan kata, oh, ini macam luar biasa. Tapi bila tengok Quran pun tak arti baca. Baca Quran tak betul. Macam mana kamu nak syarahkan berkenaan dengan ilmu hakikah dan sebagainya. Padahal kamu dengan kalamullah pun kamu tak lepas. Nampak? Ajaib. Nah. Para ulama ada yang ummi, yang tidak pandai membaca. Tetapi Quran pandai baca. Al-Imam Ali Qawwas radhiyallahu ta'ala anhu, guru kepada Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Alim kabir. Ummi. Tidak pandai baca. Tapi, dia bagi Quran kat dia. Tak payah dia baca. Dia tak boleh baca Quran. Tapi ingat semua dalam kepala. Wali Allah Ta'ala. Dan diiktiraf oleh para awliya yang lain bahawa dia wali. Sekarang ni cakap benda pelik-pelik, nak disuruh diiktiraf kata dia adalah wali. Akhirnya dimainkan ucapan, dimainkan dia punya bahasa dia agar tidak difahami. Akhirnya orang akan kata dia ni wali Allah Ta'ala kerana bahasa dia tak dipahami. Tak, bukan macam tu. Awalnya syariat dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Tengok, kepada kamu kami beribadah ya Allah, hanya semata-mata ibadah kepada kamu. Kemudian baru nasta'in, minta kepada Allah dengan pertolongan atas tauhid, dan juga diberikan dengan iman, takut, harap, ikhlas, ibadah, diberikan pembukaan mata hati, lagi akan disebut oleh guru kita Maulana Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib rahimahullahu ta'ala. Tengok nak? Dan kemudian digunakan dengan dhamir nahnu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sini menunjukkan bahawa ibadah, pertolongan ini, kalau kata kita minta pertolongan Allah Ta'ala dengan bentuk jamaah, dengan ramai, ini arjalil qabul, lebih hampir kepada qabul. Lepas tu kita dituntut solat jamaah. Kita dituntut untuk, kalau kata dalam zikir, berjemaah dan sebagainya. Kenapa? Karena arjalil qabul. Dan ini lebih hampir kepada kekuatan dan juga memberikan kesatuan kepada kita. Lepas tu disebut dalam ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak sebut ni, iyyaka a'bud wa iyyaka asta'in. Pada kamu, aku sembah. Budak, kami sembah. Dan kepada kamu, ya Allah, semata-mata kami minta tolong. Baik. Kemudian kata Syekh, dan ikhlas ibadah bagi engkau, dan pada membanyak zikir lidah dan hati. Jadi minta tolong kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan, yang bila mana kita dahulukan Allah dalam sebutan iyyaka na'budu. Kita tak sebut na'budu iyyaka atau na'buduka. Iyyaka nasta'in. Kita tak kata nasta'inuka. Kenapa? Karena mendahulukan Allah dalam sebutan pada ketika tersebut diberikan barakah. Kita dahulukan Allah pada sebut. Kita tak sebut kita dulu. Jadi bukti kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah, bantuan yang Allah Ta'ala bagi, ini hanyalah dengan rahmatnya Allah. Bukan sebab kita. Kalau kita nak buat ibadah, tak mampu kita. Kita tak boleh ni nak gerak badan kita ni seperti mana yang sepatutnya. Melainkan dengan bantuannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang melakukan hakikatnya adalah Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Tidaklah yang membaling tombak ketika kamu baling tombak, tetapi sebaliknya hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membaling tombak tersebut. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, fa'ilul haqiqi huwa Allah. Pembuat yang hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kita. Lepas tu kita, akidah kita sebut, yang beri kenyang Allah, bukan nasi. Yang bagi kenyang, yang bagi hilang dahaga Allah, bukan air. Yang memotong daging yang kita potong dengan pisau Allah, bukan pisau. Faham? Jadi itu dipanggil apa? Fi'lul haqiqi. Kita serah kepada Allah Ta'ala semuanya. Dan yang tu insya-Allah elok. Ni dalam ni ayat awal-awal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi Allah tak nafikan perbuatan kita. Tidak. Allah tak nafi perbuatan kita. Perbuatan disandar juga kepada kita. Sebab tu disebut na'budu. Kita buat, kita ibadah. Nasta'in, kami minta tolong. Padahal nak minta tolong sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak bagi lidah kita ni keluar untuk minta tolong dengan Allah, tak minta tolong kita. Tidak. Ada orang tak diberi pertolongan oleh Allah untuk zikir. Tak boleh zikir. Masuk majlis zikir, tension. Patut masuk majlis zikir, dia lagi tenang. Dia masuk majlis zikir, masuk majlis ilmu, lagi dia jadi serabut. Ada orang tak zikir terus, ada orang tak berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala peluang untuk dia berdoa, maka doa sungguh-sungguh. Karena waktu tu, waktu dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Akan dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Itu tak semua waktu kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tidak. Tak semua waktu. Kadang-kadang kita duduk saja, terlintah nak berdoa. Tidak. Waktu tu doa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Doa kerana apa? Kerana doa pada waktu tersebut akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Tapi kena cukuplah syarat-syarat doa tu. Makanan kena halal. Ini makan pun tak halal. Nak halal macam mana? Dia nak curi tanah orang. Korek tanah orang, ambil, pergi, jual. Oh, tak boleh. Tak boleh lagi. Curi derian orang. Curi skrap. Lepas tu pergi jual, lepas tu pergi makan. Kok mana?
Macam mana nak halal makanan? Macam mana nak perkenan doa macam tu? Tak akan perkenan doa macam tu. Lepas tu kena tinggal semua benda-benda yang macam tu dulu. Halalkan dulu makan makanan yang halal dulu, insya-Allah doa kita diperkenankan oleh Allah Taala. Ya, jaga kita punya kewangan yang kita dapatkan. Ya. Jaga sumber yang kita akan bagi makan kepada anak cucu kita. Jaga semua tu, insya-Allah Allah Taala akan perkenankan doa kita dan juga akan dicukupkan kehidupan kita. Kita ni duk rasa tak cukup. Kenapa? Kerana kita duk rasa kita yang duk cari. Tu kita tak cukup. Cuba kalau kita serah kepada Allah Ta'ala. Cuba tengok binatang. Dekat ni tak ada kita tengok ayam santau ayam. Tak ada lagi. Ada ayam santau ayam. Kerana ayam ni dia pergi pagut, kawan tu lempak kat dia, lepas tu dia pergi dulu. Sebab dia besar. Ayam tu lari dah tepi. Dia kata, kau macam ayam ni. Dia kata gitu je lah. Tapi dia tak ada pula lepas tu, kena buat santau ke balong ni kata. Buat santau pula kat ayam sekok lagi. Tak ada. Tak pernah lagi lah kita dengar. Kalau kata kucing kita bagi dia ayam, bagi ikan dekat dia, kucing sekok lagi yang besar sikit ambil. Kucing yang kecil tu tunggu dia kata, tunggu lah. Besar dia, mampu hang. Tak ada. Kenapa? Kerana binatang tidak ada sifat tersebut. Sifat qanaah, sifat serah kepada Allah Ta'ala. Itu saya selalu cerita dah tu. Dan tuan-tuan tengok dalam National Geographic. Cuba tengok kalau kata di Afrika, mereka ambil gambar cheetah yang harimau bintang laju tu, hak paling laju di atas muka bumi ni, hak lari cheetah lah. Binatang paling laju sekali. Berapa kilometer per jam kita tak ingat lah. Tapi laju lah. Lari tu kalau dia ligan, dia akan berhenti kalau sampai satu tahap, jantung dia akan jadi pecah kalau kata dia tak berhenti. Sampai macam tu, sebab jantung dia besar. Sebab nak pump darah yang dalam tubuh dia, jantung dia kena besar. Jadi bila dia lari, sampai satu tahap, dia akan diberi sense ataupun ada panca indera dia akan rasa kata jantung dia dah hampir pecah pada waktu tu. Kalau dia lari lebih sikit saja, pecah jantung. Sikit lagi nak dapat kijang. Kijang tu depan dia sikit lagi. Kijang pun pandai. Kijang bukan lari betul. Cuba tengok. Kijang dia lari zigzag. Betul tak? Dia lari zoom, zoom, zoom. Yang cheetah tu pula lari ikut dia. Lari ikutnya tu jenuh tu. Tapi kalau dia cerdik sikit, dia lari macam tu. InsyaAllah dapat. Tapi dah Allah Ta'ala jadikan macam tu kan. Lari zigzag, lari macam tu. Dia pulihkan. Sikit lagi nak dapat. Tang kona. Nak kona tu. Nak dapat. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia tengok dia berhenti. Dia berehat. Kijang tu lari. Ada retention tak? Kita tengok kijang tiba-tiba cheetah tu pergi tepuk tanah ke toko. Ish, aku. Tak ada. Kenapa? Karena bukan rezeki dia. Kalau dia dapat pula. Lepas dia dapat, dia bawa lari balik. Cheetah ni antara makan binatang yang makanan dia bersih. Dia tak akan makan bangkai. Tak pernah kita tengok cheetah makan bangkai. Jarang. Tak pernah. Cheetah tak akan bangkai. Dia makan makanan yang fresh. Kemudian dia akan tangkap dekat bawah tengkok. Tengkok binatang. Dia macam sembelih. Jadi bila dia tangkap bawah, dia akan bawa balik ke anak dia. Bila dia tarik bawa balik ke anak dia, tiba-tiba haina. Apa dia? Dubuk. Dubuk kan geng jenis ramai-ramai. Puak ni, puak dubuk ni dia memang gitu. Dia samsing ramai-ramai. Tekok tak orang ni. Dia jenis samsing ramai-ramai. Dia main ramai. Dia duk buat ocoh dekat cheetah pun lari. Pergi duduk tepi sikit. Dia pun ambil kijang tadi buat pergi tepi. Pakat makan ramai-ramai. Cheetah tu buat apa? Tengok kan. Tak apa. Kalau kita tu, aku tengkap penat-penat Hamid potong kok kona ya no. Kenapa dia tak ada pula kita dengar lepas tu cheetah kumpul pula kawan-kawan dia kata kita kena pergi serang pokok dubuk ni. Tidak depa ni dia duk tangkap makanan kita ni. Kita duk ambil, depa duk hentam makanan kita. Tak boleh ni. Buh senapang dah atas kepala kata. Kita hantar santau ke, kita kena pergi langgak depa ni. Ada? Tak ada. Kenapa? Kerana semua qanaah. Semua cukup dengan apa yang ada. Itu bukan rezeki saya. Rezekinya depa. Mungkin saya dah tangkap, hampir dah dekat mulut saya. Itu bukan rezeki saya. Kalau pegang yang tu semua, insya-Allah tak akan aman dunia ni. Kalau kata kita ni mengambil akhlaknya seperti akhlaknya binatang yang melakukan sedemikian, insya-Allah kita akan jadi tenang dalam kehidupan kita. Masalah tak tenang ni kenapa? Karena kita fikir rezeki ni bukan daripada Allah. Kita duk rasa kita yang berusaha benda tersebut. Yang kita usaha, tapi yang bagi itu Allah. Ada orang yang usaha lebih,
tapi tak dapat macam yang dia usaha. Bukti kata tu Allah yang bagi, bukan dia yang usaha. Usaha tu hanya sekadar untuk ambil sebab sahaja. Dan kemudian doa kepada Allah Ta'ala. Ni nak boleh apa ni? Nak boleh perkataan iyyaka nasta'in tu. Bila kita faham yang tu, insya-Allah kita tak akan rasa dengki dekat orang, kita tak akan rasa untuk nak kejar dunia ni berlebih-lebihan sangat. Kerana kita nanti akan balik semula kepada Allah dalam keadaan bawa kain kapan je pun. Kalau kata zahirnya. Kalau kita bawa kali dengan kursi-kursi sofa rumah kita apa semua masuk kali. Hak ni saya beli. Nak masuk kali dalam kubur kali. Jenuh korek. Mengambil hu. Orang nak tanam dia punya barang-barang dia saja. Kereta ni nama saya. Tanam kali dengan kereta-kereta. Sebab saya bawa beda nanti nak jalan kat alam barzah tu. Ada kereta. Nah. Tak boleh. Kita akan bawa kain-kapan kita tu je. Harta yang kita duk cari banyak tu. Cari kat apa? Dapat kat siapa lah kali? Dapat kat orang yang dapat harta tu. Ashabul furud. Hak kita punya ashabul furud. Yang dapat faraid kita tadi ni. Mereka yang akan bahagikan harta tersebut. Yang kita cari penat-penat. Akhirnya mereka akan bahagi sesama mereka pada waktu tersebut. Tapi kalau kita tak anggap benda tu sebagai itu adalah keinginan dan juga perkara yang kita tumpukan dalam kehidupan dunia, maka kita tak akan jadi sedih ketika mana kita tinggalkan dunia. Kenapa? Kerana kita bawa bukan benda tadi. Kita bawa lebih daripada itu lagi. Kita akan bawa hati kita yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang disebut apa dia dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Tuan? Pada Sayyidina Ibn Abbas, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa dia? Ayat dia mula-mula je lah. Ya ayyuha nafsul mutmainnah. Nafs. Tengok. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tengok apa Allah Ta'ala sebut nafsul mutmainnah. Nafs adalah salah satu daripada istilah kepada qalb. Istilah kepada ni qalbun sawnabari adalah nafs. Yang ni yang dibacakan, yang digunakan ketika mana Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wafat. Diriwayatkan kata nampak seekor burung putih datang masuk dalam kain kapan dia. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas punya karamah. Kalau kita pergi ke Taif, maqam Sayyidina Abdullah bin Abbas di situ. Dekat masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Katanya dimaqamkan dekat dengan Sayyidina Syekh Daud Al-Fatani. Katanya di sebelah beliau. Syekh Daud Al-Fatani ditanam di sebelah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu dia wafat, diceritakan dalam manaqib beliau, ada burung putih terbang masuk dalam kain kapan dia. Bila dibuka, tak ada burung. Kemudian dengar suara. Suara sebut apa? Baca ayat tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila akhiril ayat. Dibaca ayat tersebut menunjukkan bahawa beliau balik kepada Allah Ta'ala dengan hati yang luar biasa. Nafs yang luar biasa. Mutmainnah. Tenang. Kemudian masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak balik dengan yang tu saja. Yang ni yang disebut oleh Syekh dalam kitab ni. Perbahasan dia. Kita nak minta yang tu. Nak minta kita nak baca Fatihah ni sehari berapa kali? Berapa kali sehari dalam solat fardu? 17 kali. 17 kali. 17 kali baca. Tu solat fardu, solat sunat tak kira lagi. Kalau sembahyang sunat lah. Solat sunat tak kira lagi. Solat fardu lagi. Tu tak kira kalau duduk saja baca Fatihah. Ada. Para guru, para masyayikh kita kalau apa-apa saja, bisiri asraril Fatihah. Fatihah saja. Nak buat apa pun Fatihah. Sampai kalau nak mula berniaga pun Fatihah. Nak mula kenduri, Fatihah. Apa saja. Bukan mula majlis ilmu saja. Apa saja. Guru saya Maulana Syekh Abdul Aziz Syahab, bukan Abdul Aziz Syahab, Syekh Ahmad Ruqaimi rahimahullahu ta'ala, meninggal baru-baru ni di Mekah Al-Mukarramah. Apa saja kalau pergi minta dekat dia, Syekh tolong doakan kami, doakan saya, doakan pengajian, doakan bagi ilmu bermanfaat. Syekh akan kata apa? Bisiri asraril Fatihah. Dengan rahsia daripada rahsia-rahsianya Fatihah. Al-Fatihah. Itu dulu. So baca yang tu saja. Kalau dalam tu semua ada. Kalau faham Fatihah ni betul-betul,
Kalau tidak, Al-Imam Ibnu Ajibah tak karang kitab Tafsir Fatihatul Kubra. Satu kitab tafsir dia saja. Ni, 2 kali kitab ni. Tebal ni. Tu tafsir surah Fatihah saja. Bukan tafsir surah lain. Fatihah saja tebal ni. Baik. Nampak kata apa? Nampak kata luar. Biasa dia punya syarahan dan juga apa yang terkandung dalam Al-Fatihah. Itu bukan kecil. Saya teringat cerita Maulana Syekh Ali Jumaah Hafizahullah. Dia cerita tentang ada 2 orang lelaki yang mereka ni bermusyarakah ataupun syarik, berkongsi dalam perniagaan. Berkongsi meniaga. Jadi bila nak meniaga sekali ni, dah pakat bagi saham seorang sikit, satu hari berkumpul lah mereka di kedai. Nak tengok perniagaan mereka meniaga gandum. Tengah duduk tengok gandum, mereka duduk asing gandum tu, duduk tengok. Nampak semut duk bawa gandum tu keluar daripada gudang. Ada semut, sekawan semut lah. Kawan ke apa nak panggil semut ni. Segerombolan. Semut ni panggil, pakat duk bawa seorang sebiji. Apa ni nak bawa keluar. Kemudian tu seorang ni kata apa? Aku nak putuskan kita punya share. Dia kata, kenapa pula? Karena kamu khianat dengan aku, dia kata. Kamu khianat dengan aku. Dia kata, aku khianat dengan kamu. Wallah, dia kata, demi Allah aku tidak pernah khianat dengan kamu, dia kata. Tak. Dia kata. Tadi aku duk tengok, tadi dia kata, nampak semut bawa keluar daripada gudang ni, kita punya gandum. Maknanya, ada khianat di antara aku dengan hang. Aku duk perhati diri aku. Aku ada khianat dengan hang? Tak ada pula. Aku perhati dah tadi ni. Kau tengok aku ada khianat sebelum ni. Tak. Dah kalau aku tak ada, mesti hang punya. Tuan-tuan tengok no? Mereka nak tentu khianat ke tidak? Tengok dikeluarkan barang tadi daripada tempat tadi, bukan daripada hak dia. Tengok, semut bawa keluar, maksudnya ada khianat di antara tu dia. Ni wali Allah Ta'ala. Kita jangan. Kita bukan macam tu. Kita lagi buat share, tengok semut bawa keluar gula. Khianat ni. Kita ni hati ni memang duk khianat selalu dah. Tak selalu tengok ke orang lah. Ni memang wali sungguh daripada orang ni. Dan kemudian dia bila tengok yang tu, saya dah tahu kata ni khianat. Berlaku salah seorang di kalangan kita. Tapi aku dah perhati diri aku tak khianat pada hang. So, hang yang khianat. Dia kata tak adil. Kamu zalim kalau kamu biarkan kamu pikir, kamu tak bagi aku pikir pula. Bagi aku pula pikir. Maka dia kata, ya sila pikir dulu. Kok kamu ada khianat ke, kamu tak bersalah ke? Sila fikir. Dia pun fikir. Itu dia kata, ya betul. Saya taubat kepada Allah Ta'ala. Saya memang ada khianat kepada kamu. Khianat apa? Satu hari dia kata ada orang bagi kepada saya telur ayam. Telur ayam pula dibagi satu bekah. Yang satu bekah tu ada 2 bekah. Satu bekah kecil, telur ayam kecil. Satu lagi bekah telur ayam besar. Kemudian saya pilih yang besar kepada saya dan saya nak bagi yang kecil kepada kamu. Sepatutnya saya tukar. Ni kawan yang bagus macam tu sepatutnya. Kita kalau duduk orang main bagi, barulah kita boleh pakat lawan tolak. Tapi kalau dah kita duduk sorang-sorang, orang suruh bagi kat dia. Tolong bagi sat dekat kawan ni. Tuan ambil sekali. Pakatlah bahagi. Kita buat apa waktu tu? Ni elok ni. Hak elok ambil dulu. Hak tak elok bagi kat dia. Macam tu. Betul tak? Biasanya macam tu orang. Dia akan pilih hak elok kat dia, hak tak elok bagi kat orang lain. Padahal bagi duit sama. Bagi barang sama. Tapi dia pilih hak elok kat dia, hak tak elok bagi kat orang. Biasa macam tu. Saya pernah sekali naik kapal terbang dengan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Hairul Nizam, Mak Hussein. Syekh Ruq Jawi sekarang. Khairah. Waktu kami nak naik kapal terbang tu, Ustaz Hairul waktu ni, kami balik 2 orang balik ke Malaysia sebab ada urusan. Daripada Mesir balik dalam seminggu, 2 minggu je balik. Ada urusan waktu tu. Saya balik seorang, dia pun balik seorang. Lepas tu mak dengan ayah pergi jumpa saya di Kuala Lumpur. Orang rumah duduk di Mesir lah waktu tu. 2 minggu kami balik. Sebab ada urusan Ruq Jawi. Jadi bila balik tu, nak balik semula ke Mesir, waktu di airport, barang kami terlebih. Jadi nak kena bayar, dia punya lebihan barang tu lebih kurang 2,000 nak kena bayar. Sebab kami bawa balik barang lebih. Barang pula barang Ruq Jawi. Ruq Jawi ni tuan-tuan tahu Ruq Jawi ni tentang apa? Ruq Jawi ni tentang apa Ruq Jawi ni? Ruq Jawi ni tempat pengajian lah. Pondok saya di Mesir. Kami ada pondok di Mesir tu yang kami hidupkan balik. Ruq Jawi ni dulu 200 tahun dah
Lebih kurang 200 tahun dah mati di Masjid Azhar. Tak ada lagi kelas. Dia dah mati dah. Kemudian saya dan beberapa orang sahabat hidupkan balik. Dan kemudian saya mula dilantik menjadi Syekh Ruwaq Jawi pada waktu tersebut. Yang diganti balik selepas 200 tahun. Dilantik oleh guru saya, Maulana Syekh Ahmad Mamduh Hafizahullah Ta'ala. Dan baru bila saya balik tahun ni, saya turun, jawatan beri kepada Al-Fadhil Ustaz Hairul Nizam. Calon PhD di Al-Azhar Al-Sharif sekarang. Tadi dia, waktu ketika mana duit kami tak cukup 2,000 tu, saya minta untuk dia pergi ambil duit. Sebab ada kawan saya seorang ni, dia tabarruk, dia bagi sedekah, dia kata tak apalah, Ustaz tak cukup 2,000, tak apa, saya bagi 2,000 tu. Yang penting Ustaz boleh naik ke kapal terbang selamat. Kami yang lah kali naik ke kapal terbang waktu tu. Kalau tidak, kalau tak bayar tu, kira barang tu tak akan boleh bawa balik. Jadi saya pun pergi ambil di bank, pergi cucuk lah kat ATM. Waktu tengah duk urus ni, tukang yang dekat kaunter tu, pramugari tu lah, dia tengok, oh, tempat duduk bahagian ekonomi dah habis. Satu je ada. Oh, macam mana nak buat ni? Satu lagi business class. Oh, bayar ekonomi, naik business class. Duit bayar ekonomi, tapi dah sebab tempat duduk ekonomi dah habis. Ada business class besar lagi lah. Oh, makan ikut suka, syurga. Kan? Ada satu lagi dipanggil first class. Satu bukan first class lah, ni business class. Dia ada 3 kan, first class, business class dengan ekonomi class. Kita naik beza ni ekonomi lah. Hak tu pun alhamdulillah lah. Yang penting terbang sampai sama. Jadi ni kawan ni, bila dia bagi macam tu kepada saya, kemudian dia tanya kat saya, siapa dia yang nak naik ekonomi, siapa nak naik bisnes? Saya nak buat apa waktu tu? Waktu tu saya kat situ. Dia duduk dekat ATM. Nama tak tulis. Dia kata siapa nak naik? Saya pun fikir, kalau aku naik syok juga, aku tak pernah naik gini. Saya tak pernah naik pergi business class. Saya pernah naik sekali je. Ada masa balik, baru ni ada orang bayar, baru balik naik business class. Isteri saya pun, orang rumah pun tak pernah naik business class. Hak tu saya bayar duit saya. Saja nak belanja lah. Kalau dia naik ekonomi, nampak teruk sangat lah. Bini duduk belakang, kita duduk depan. Anak-anak naik ekonomi. Naik dengan pakcik dia lah. Padahal lah, mereka belajar lagi. Saya ada orang bayar. Hak saya, isteri saya bayar. Saya bagi dia naik kali. Saya pun tak abang kata dia naik ekonomi, business. Dia naik ke terbang tu baru tahu. Hui, business. Baru tahu. Siapa suami dia? Kan? Tapi dia seorang lah saya bayar. Saya ada orang bayar. Tak apa. Bila jadi macam tu. Kalau kita apa perasaan kita waktu tu? Dan orang tak tahu. Kawan kita duduk jauh. Dia sedang ambil duit waktu tu. Waktu tu saya kata kepada dia, tak apa, bagi bubuh nama kawan saya. Bubuh nama Ustaz Hairul. Saya ambil ekonomi. Sampai-sampai saya pun bagi kat Ustaz Hairul. Nah, Ustaz, ni kat Ustaz punya, ni saya punya. Bila naik, Ustaz Hairul dia tak tengok lagi. Naik kapal terbang lah. Naik kapal terbang, tengok kami pisah. Ustaz Hairul pergi ke bilik. Wih, dia kata, wih, anak bilik ni ya? Anak bahagian ni ya? Dia kata, Ustaz bahagian tu lah, tak apa. Saya duduk belakang lah. Kita orang lekeh-lekeh lah, duduk belakang. Hai, dia kata, balik tu silap kau ni. Dia naik, turun kapal terbang, dekat Dubai, ke Emirates. Kami turun, dia duduk syok tu, duduk perangat saya. Syok rupanya no, business class ni no. Mereka something. Dia duduk melawak dengan saya lah. Point yang kita nak beritahu sekarang ni, macam mana kita pada waktu tu dengan teman kita. Kita nak bagi lebih dekat dia ke, atau kita nak ambil lebih kat kita? Dia tak tahu. Yang ni berlaku kepada Al-Imam, yang 2 orang tadi. Bila mana dia diberikan telok tadi, telok je. Dia bukan business class, ekonomi kelas. Ekonomi kelas tuan-tuan, kalau naik macam tuan-tuan tahu lah. Pakai terbang naik dah, jalan elok dah, baru dia bagi ayat. Apa try minta ayat waktu tu? Nanti. Sabar. Dia buat tak tahu aku hasam tu. Tapi cuba ekonomi, cuba naik business class. Duduk tu ya. Ayat melo dah, ayat melo. Macam tu rupanya no? Saya naik dengan orang yang selalu naik business class. Sekali ada pernah naik sekali. Masa naik tu, duduk dengan sebelah orang ni, dia business class dulu. Saya naik tu, dia jamu ayat apa pun. Hak tu minum. Sopannya ekonomi. Dia ada. Ayat melo dah. Ada. Sekali kita akan yang mudah nak lah. Dia pun dah baik-baik saya ambil. Dia pergi ambil ayat melo. Tak tu. Kapal orang tak naik lagi. Ayat melo sampai melo. Ayat melo pun ada. Minum ayat melo. Ni Ustaz. Macam mana bagi kat saya? Ustaz tak bagi. Ya kak. Masuk melo pula. Kata jenis tu no.
Kita jakun. Sate boleh minta lebih. Oi, bagi lebih pada orang lain lah. Kira nak abang ada tu dunia tu baru di dalam kapal terbang. Bayang tuan-tuan orang yang mati syahid, yang mana mereka ni setiap hari berterbangan di dalam perut burung di dalam syurga Allah Ta'ala. Macam mana? Kata guru saya Maulana Syekh Baba Zahari. Baba Zahari disebut, dia kata, para wali Allah Ta'ala ni, para syuhada, mereka akan duduk dalam perut burung dalam syurga. Terbangan daripada pokok ke pokok dalam syurga. Nah, singgah sat-sat ya kat tempat mereka nak singgah. Baba Zahari kata kat saya, burung apa ni yang duduk dalam perut ni? Kita ni kalau kata kita duduk dalam perut burung, kan sempit kan dia kata. Dia kata tak lain tak bukan, ni adalah sebagai isyarat, simbol kepada seolah macam dalam kapal terbang yang kita ada di dalam muka bumi Allah Ta'ala. Dalam kapal terbang ni kita ada business class. Kita ada first class yang akan dilayan luar biasa. Macam tu juga para syuhada Allah Ta'ala. Mereka yang mati di jalan Allah Ta'ala dengan perang di jalan Allah Ta'ala. Mereka di dalam syurga nanti sentiasa musafir. Naik kapal terbang selalu. Yang macam burung. Duduk dalam perut burung tu, dilayan macam kita, lebih lagi daripada kita dilayan dalam first class waktu di dunia. Hak tu gambaran. Oh macam tu. Nah, bila Baba sebut kata saya tu, saya baru bayang kata, oh macam ni maksudnya dalam perut burung. Ini maksudkan tadi. Jadi, dua orang tadi patah balik pada cerita dua orang. Bila dua orang ni kata, saya ni dibagi telur ayam, kemudian saya pilih yang besar, saya bagi yang kecil kat kamu. Maka saya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya saya telah berkhianat kepada kamu. Sepatutnya saya bagi yang besar kepada kamu, yang kecil saya ambil kat saya. Maka saya akan bagi balik kepada kamu yang sepatutnya kamu dapatkan, dan saya bertaubat kepada Allah. Sebut saja taubat tadi ni, maka terus hak yang kawan dia kata, baiklah, saya maafkan kamu, dan kita mulakan balik perniagaan kita dengan bisri asraril Fatihah. Baca Fatihah balik. Baca Fatihah saya tentang apa yang berlaku. Semut tadi dilihat, terus tinggal biji gandum yang mereka tengah duk bawa. Tadi tengah duk bawa gandum tu, semua lempak tok tepi, semut keluar daripada kawasan. Allah. Ajaib betul. Dan kata Maulana Syekh Ali Jumaah, ni cerita Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah kata, ini bukan kisah dongeng. Ini berlaku kepada orang-orang yang bersih hatinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bersih hatinya, yang kuat ta'alluqnya, ikatannya dengan Allah, menyebabkan hatta akwan, binatang, alam ini pun memberi kesan kepada apa yang ada di kelilingnya. Dengan sebab nurnya, cahayanya wali-wali ini, maka Allah Ta'ala berikan sekali terasa kepada binatang-binatang pun terasa juga. Kalau khianat seorang saja, maka khianat juga binatang tadi pada waktu tersebut, sebagai menunjukkan tanda kepada yang seorang lagi bahawa seorang daripada mereka ni khianat. Macam tu sekali aulia-aulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baca balik. Dan pada membanyak zikir lidah dan hati, dan perbuka mata hati dan bersih akan dia. Jadi buka mata hati kita dan bersihkan mata hati kita. Dan berhadapnya mata hati kita kepada Allah. Dan rendongnya. Rendong maksudnya bawa, tersangkut hati ini kepada engkau semata-mata. Kerana asal hati itu sangat bersih. Hati itu asalnya sangat bersih. Maka menutup akan dia oleh debu percakapan yang sia-sia. Baik, apa yang menutup bersihnya hati? Cakapan yang sia-sia yang keluar pada lidah kita ni akan menutup bersihan hati tersebut. Lagi apa dia lagi? Dan dusta. Suka tipu. Tipu, tutup lagi hati kita daripada kebenaran. Sebab tu kita tengok anak-anak kecil boleh nampak benda kita tak boleh nampak. Betul tak? Tapi dia pun tak boleh nak abang. Kan budak-budak kecil kan, dia mata dia ada sixth sense. Dia ada benda yang dia nampak, kita tak nampak. Kadang dia terkejut, benda yang kita tak terkejut. Dia boleh rasa dah benda tersebut. Kenapa? Kerana bersih hati dia. Sebabkan bersihnya hati dia tadi, maka dia nampak benda yang kita tak nampak. Kita pula bila dah makin besar, makin banyak bercampur gaul dengan umat, dan kemudian makin duk bercakap benda yang kadang kita tak terkawan, akhirnya hati kita makin kabur, dan tertutup. Tidak nampak lagi pada tersebut. Okay? Lepas tu ni diminta balik. Dan apa yang menyebabkan mata hati kita tertutup adalah kerana percakapan yang sia-sia, dusta, juga kerja maksiat. Jadi titik hitam sampai tiada tempat suka. Yakni tiada datang fikiran kebajikan yang diibarat dengan walakin ta'mal qulub. Dan tetapi buta mata hati mereka.
Tu maksud buta mata hati. Tak nampak kebaikan dah. Karena dah buruk sangat banyak, maka akan ada titik hitam dan akhirnya hati dia jadi hitam gelap. Tak nampak lagi apa yang sepatutnya. Hatta makanan. Ini yang saya selalu cerita, yang disebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Syekh Ali Jumaah pernah cerita ni saya ambil daripada guru saya, Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ahmad dia ambil daripada gurunya Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah ambil cerita ni daripada Syekh Ahmad Mursi rahimahullahu taala. Syekh Ahmad Mursi berada dalam peristiwa bersama dengan Syekh Amin Baghdadi. Ingat tak ni nama-nama ni? Mampu dia kata tak ingat kan. Nama payah, tak payah mana. Itu sanad cerita ni. Saya ambil dengan guru saya Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ahmad Mamduh ambil dengan Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah ambil dengan Syekh Ahmad Mursi. Syekh Ahmad Mursi saksi peristiwa yang berlaku di antara beliau dengan Syekh Amin Baghdadi. Syekh Amin Baghdadi ini khalifah tariqah Naqsyabandiyah di Mesir yang ada anak murid 10 orang ya. 10 orang ni semua wali. Semua wali. Bukan calang-calang, tuan-tuan. Dan maqam dia di Mesir. Syekh Amin Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dan salah seorang murid dia yang terkenal, Syekh Ahmad Mursi. Syekh Ahmad Hamadah. Ini antara ulama-ulama besar pada waktu itu. Dan awliya kibar, wali Allah Ta'ala. Yang hati mereka ni luar biasa. Antara murid kepada Syekh Ahmad Mursi, Syekh Ali Jumaah. Mufti Mesir yang dulu. Ya, yang sekarang ni jadi Syekh Tariqah Syadziliyah Siddiqiyah. Tariqah yang saya ambil. Dan ni orang jangan malu dah sebut tarikat ni. Ada orang ni malu sebut tarikat dia. Tarikat. Ish. Takut Zat. Tarikat ni bukan nari-nari Zat. Pang lagi baru tahu. Tarikat nari-nari sesat semua. Sebab tak sebut sangatlah menyebabkan umat ni jadi takut dengan tarikat. Ada yang tak betul. Tapi jangan ambil yang tak betul. Hak ramai lagi para guru yang betul. Awak tak pergi tengok. Baba Zahari ada tarikat dia. Ahmadiyah. Ha? Baba ni Pak Tihmat ada tarikat dia. Banyak kan tok-tok guru kita ni banyak tarikat Syatariyah. Orang tanah Melayu ni banyak tok-tok guru Syatariyah. Dan ada tarikat Naqsyabandiyah, Qalidiyah. Nah, tapi saya pegang dengan tarikat Syadziliyah Siddiqiyah. Yang ambil pada guru saya Maulana Syekh Ahmad, Syekh Ali Jumaah dan juga Syekh Yusri hafizahullah taala. Syekh Yusri ada sebut dia kata dia nak mai sini insya-Allah. Syekh Yusri dia kata dia hantar mes. Baru ni saya hantar mesej kat salah seorang anak murid Syekh Yusri. Minta Syekh doakan tempat ni. Syekh kata nanti aku nak mai tempat dia. Aku nak mai tempat ni dia kata. InsyaAllah. Kalau dibuka jalan nanti, aku akan mai sini. InsyaAllah. Bagi siap masjid dulu elok. Kalau Syekh mai. Baik. Cerita dia, satu hari Syekh Ali Jumaah jemput guru dia mai ke rumah. Dia cerita. Iaitu Syekh Ahmad Mursi. Syekh Ahmad Mursi mai ke rumah Syekh Ali Jumaah. Waktu tu Syekh Ali Jumaah jamu hot chocolate. Musim sejuk. Hot chocolate. Sedap lah. Kan? Musim sejuk panas-panas. Jadi jamu kat Syekh. Syekh pun sambil duk minum ni. Buah-buah ayak dalam mulut. Ya tanahnu qulubuna kazzujaj. Kalau kamu nak tahu. Kamu nak dengar cerita tak dia? Sambil duk minum ni. Lepas tu dia tak. Kamu nak tahu tak cerita? Nahnu qulubuna kazzujaj. Hati kami ni seperti kaca. Satu hari dia kata aku waktu mengaji dengan Syekh, waktu duduk dengan bersohbah dengan Syekh Amin Baghdadi. Syekh Amin Baghdadi pada Baghdad. Datang ke Mesir untuk tarbiyah anak murid. Dan dia pilih 10 orang anak murid dia. Semua jadi wali. Syekh Amin Baghdadi ni satu hari dijemput oleh Basha minal Bashawat. Seorang governor ataupun menteri pada waktu tersebut di Mesir. Jemput untuk makan di rumah menteri tadi. Jadi Syekh Ahmad Mursi dijemput bersama dengan Syekh Amin Baghdadi. Syekh Amin Baghdadi kata anak murid dia nak ajak seorang. Ajak Syekh Ahmad Mursi. Pergi ke rumah Basha tadi. Nah, Basha ni maksudnya istilah kepada menteri besar waktu tu. Jadi sampai di rumah menteri tadi, atas meja makan ni, ya Allah, ya Rabbi, penuh dengan makanan. Macam-macam jenis. Makanan yang pelbagai. Hak sedap-sedap. Jadi bila dah duduk, dilayan oleh menteri pada sebut kepada Syekh Amin Baghdadi, Syekh Amin pun ambil makan sikit. Apa yang dijamu di atas tu. Lepas dia makan sikit, dia letak balik. Lepas tu dia kata, ada roti tak? Aish, roti Arab Mesir duk makan tu. Lepas tu ada gibnah. Ada keju tak? Ambil keju dengan roti. Tak. Syekh pun makan roti dengan keju tu. Cicah roti keju. Yang Syekh Ahmad Mursi tu tengok tok guru dia ni. Tinggal makanan hak sedap-sedap depan, makan balik makanan tepi jalan. Tu makanan tepi jalan ya. Hak ni makanan sedap-sedap tinggal semua ni. Tak makan. Lepas habis roti dah tu, dia pun bisa masing-masing sikit, minta izin nak balik. Saya nak minta izin balik dulu. Badan balik.
Sampai tengah jalan, dalam perjalanan balik tu, Syekh Ahmad Mursi pun tanya kepada guru dia. Dia kata, Maulana, Tuan Guru, saya nak tanya, apa hikmah yang kamu lakukan tadi? Dia kata, bukankah dia akan berasa hati tuan tadi, tuan rumah, menteri tadi, kalau kata kita tak makan makanan yang dia masak? Kamu tak sentuh sikit, dan kamu minta balik roti. Itu makanan biasa kita. Apa kata Syekh Ahmad Mursi? Syekh Amin Baghdadi. Dia kata, Ya Ahmad, ya Mursi, wahai Ahmad Mursi, nahnu qulubuna kazzujaj. Hati kami ni seperti kaca. Hati kami macam kaca. Kalau kami makan makanan yang dimasak oleh seseorang yang tidak bersih, maka akan gelap hati kami pada waktu tersebut. Hati kami ni akan jadi ada kabur. Tak nampak lagi di sebalik dia. Kaca kan kalau kita tengok, dia akan nampak sebalik tu kan. Dia kata kami akan jadi macam tu hati kami. Dia kata saya tak faham. Syekh Ahmad Mursi kata saya tak faham. Dia kata makanan tadi dimasak oleh perempuan haid. Dia kata. Satu antara amalan dalam tariqah Naqsyabandiyah, mereka tak makan makanan yang dimasak oleh perempuan haid. Mereka tak akan makan makanan perempuan haid masak. Nak masak mesti bersih. Sebab tu kalau pergi ke hadrah Naqsyabandi, ini bukan haram. Tak. Ini orang panggil tarbiyah yang mereka lakukan. Nak makan makanan yang bersih. Makanan pasar, tobat tak makan. Pasal malam semua tu, Allahu Akbar. Lagi dah tak makan. Tak jaga kebersihan satu, tak zikir. Jaduk kata ke orang, semai-semai duk sembang tu, kata kat kedai tu. Ngarut badung tu tu. Kas sedap mana masak pun tu. Perak tu kata tak. Duk jual. Memang tak makan lah para wali ni. Tapi ada juga wali yang makan. Kalau tuan-tuan nampak saya duduk berjalan tu, tu wali makan lah tu wali. Jadi, atas balik cerita tadi, jadi macam tu, dia kata perempuan haid kami tak akan makan makanannya. Lepas tu kalau pergi ke hadrah Naqsyabandi, zikir Naqsyabandi, dia pun tak akan bagi orang perempuan masak. Yang masak lelaki saja. Dan mesti berwuduk untuk masak. Itu kita ni orang rumah. Kita tak apa, kita bukan ada amalan tu pun. Kalau kita nak masak, kita wuduk dulu. Orang perempuan ambil wuduk sebelum masak. Potong sayur tu, potong apa semua tadi, nak masak, nak campur, nak tomeh, apa semua tu, semua wuduk. InsyaAllah makanan tu barakah. Anak kita makan tadi jadi elok, insyaAllah. Akhlak dia jadi baik. Suami kita pun jadi tidak liar. Mata tak pandang mata. Tak elok baca ayat pengasih. Dah baca ayat pengasih apa? Ambil wuduk saja. Ambil wuduk bersih. Ketika kita masak tadi, jaga kebersihan, insyaAllah elok. InsyaAllah. Jadi, kata dia kerana perempuan haid yang masak. Terus Syekh Ahmad Mursi telefon Bashar tadi. Menteri tadi. Bila telefon, dia minta maaf. Dia kata, Tuan Bashar, saya nak minta maaf kalau kata ada kekurangan tadi dalam majlis. Tuan Syekh Amin Baghdadi tak berniat untuk buat macam tu. Dia kata, tak apa, tak ada masalah. Saya tak berasa apa. Cuma saya nak tanya dekat Tuan, dia kata. Siapa yang masak makanan tadi? Yang ni Syekh Amin Baghdadi cerita waktu balik. Dan dia tak tahu pun siapa masak. Makanan duduk depan dah, siapa tahu siapa masak? Duduk depan makanan siap. Makan makanan dah siap. Jadi kemudian dia tanya, siapa dia yang masak? Tanya kat Bashar. Bashar pun tadi kata, isteri saya yang masak. Hari ni kebetulan dia masak. Sebelum ni saya ada pembantu. Tukang masak dah ada. Tapi hari ni sebab Tuan Syekh nak mai, maka isteri saya, isteri menteri sendiri yang nak turun tangan masak pada hari tersebut. Dia nak bagi rasa yang tangan dia sendiri. Sebab tu dia yang turun sendiri masak. Memang bini dia pandai masak. Cuma sebab dah ada pekerja, jadi dia tak masak lah lepas tu. Maka dia pun tanya lagi. Boleh tak saya nak tanya, minta maaf ni soalan sensitif dia kata. Apa dia? Isteri kamu haid ke hari ni? Dia gitu. Terus Bashar tadi, menteri tadi letak telefon dia pun letak kat ni. Lebih kurang dia pegang. Tanya kat bini dia. Dia kata, kamu haid ke hari ni? Bini dia kata, ya, tengah duk masak tadi. Baik, macam mana Syekh Amin Baghdadi boleh tahu orang perempuan tu haid ke tidak haid? Ada orang perempuan tu habak ke? Dia pergi habak, kata, saya haid hari ni, minta maaf. Tak ada, orang malu. Tak ada orang nak pergi habak. Hanya duk habak haid tak haid ni kalau tengok boleh mesti pondannya. Dia mesti pondan. Ni bukan perempuan ni pondan ni. Kalau perempuan tak macam tu. Perempuan ni dia malu nak sebut benda-benda yang macam tu. Jadi dia kata, ya, saya haid tadi ketika tengah masak. Allah. Macam mana dia boleh tahu? Karena Syekh Amin Baghdadi kata, nahnu qulubuna kazzujaj. Dia nampak tu, makanan tu pun dia tahu. Rasa dia tahu lah. Siapa dia yang masak makanan tadi. Sampai macam tu sekali. Karena bersihnya hati.
Dan tak boleh masuk yang tak bersih. Macam tu. Nah, akhirnya apa yang berlaku? Syekh pun duk cerita, duk sembang. Dia pun makan, sambil duk minum, sambil duk cerita. Sambil duk minum, sambil duk cerita. Nahnu qulubuna kazzujaj. Hati kita seperti kaca. Minum. Habis dah minum tu dia kata, selesai minum hot chocolate tu, Syekh Amin Baghdadi kata, Alhamdulillah, habis juga. Dia kata. Habis juga ayat ni. Sambil duk cerita, Syekh pun minta izin balik. Bila balik, baru Syekh ahli Jumaah fikir. Kenapa Syekh Amin Baghdadi, Syekh Ahmad Mursi tiba-tiba cerita pasal Tok Guru dia pasal itu? Lepas tu sebut pula, Alhamdulillah habis juga ayat ni. Ayat tak sedap. Terus dia tanya kat bini dia. Syekh Ali tanya kat isteri dia. Kamu haid ke hari ni? Isteri dia kata, ya saya haid hari ni. Apa maksud dia? Maksud dia anak murid pun dapat juga yang tu. Sebabkan kerana sohbah dengan gurunya yang nahnu qulubuna kazzujaj, hatinya seperti kaca. Akhirnya Syekh Ahmad Mursi juga sama macam tu juga. Dia pun tahu siapa yang masak ayat tu. Yang masak ayat tadi ni perempuan haid. Tapi dia minum sampai habis juga. Sebab apa? Sebab nak beritahu kata dia layan anak murid dia. Minum jugalah. Walaupun dibuat oleh isteri dia yang haid, tapi sebab kamu anak murid saya. Saya tak buat macam Tok Guru saya buat dekat menteri tu. Dia minum, makan, tak habis. Tak makan pun. Makan hak lain terus. Kenapa? Kerana dimasak oleh perempuan haid. Jadi saya nak jaga hati kamu, saya minum juga. Seolah macam tu bahasa hatinya Syekh Ahmad Mursi. Rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh ahli Jumaah baru tahu rupa-rupanya isteri dia haid juga hari itu. Dan Syekh minum habis ayat yang dimasak oleh perempuan haid. Walaupun itu bercanggah dengan amalannya para ulama Naqsyabandi pada ketika itu. Nampak tak? Ni kenapa? Kerana hati mereka sangat bersih. Kita ni, yang kita tak dapat. Nah, sebab tu kita makan semua benda. Nampak macam mana kan? Orang jamu tak kata makan. Jadi, ini amalannya para awliya Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala untuk dijaga hati mereka, dijaga, dibersihkan mata hati mereka, agar tidak dikotori, kerana asal hati itu bersih, tapi dikotori dengan dosa-dosa dan juga kesalahan yang kita lakukan, maka akhirnya jadi apa? Walakin ta'mal qulub. Lebih berat. Hati itu bukan kabur, buta tu. Buta hati. Bila buta mata hati ni yang paling berat daripada buta mata. Buta mata, ada yang elok kerana mungkin dia tak tengok maksiat. Tapi kalau buta hati, habis semua kebaikan dia akan pandang, tidak ada apa-apa. Ini yang kita paling bimbang pada ketika tersebut. Sebab tu, dan tetapi buta mata hati itu, maka tiada suatu amalan yang boleh bersihnya balik, melainkan zikrullah. Baik, macam mana nak bersihkan balik karat hitam yang ada pada hati kita ni? Melainkan dengan zikrullah sahaja. Iaitu dengan apa? Dengan lidah dan hati. Maksud lidah dan hati sekali. Kita kalau sebut subhanallah, sekali dalam hati, sekali subhanallah. Dan hadirkan makna subhanallah. Atau hati sahaja. Jadi maksudnya, tetap hati juga yang lebih. Nak zikir ni, zikir yang paling ampuh, zikir yang berkait dengan hati. Kalau lidah, kena hadirkan hati sekali. Kalau tak boleh lidah, hati saja. Pun tetap hati juga lah sekali. Nampak? Sampai jadi bersih, tertangkap berupa alam dalamnya. Tengok. Tertangkap berupa alam di dalamnya, seperti yang jatuh pada setengah awliya. Jadi bersih hati tadi, sampai tertangkap rupa alam. Masuk dalam hati ni. Mana apa? Nahnu qulubuna kazzujaj. Hati kami ini seperti kaca. Maksudnya macam ada mata yang keenam. Yang dalam hati kita ni, yang dia nampak benda yang tak dilihat oleh mata ni. Ada orang yang di mata dia boleh tahan sakat mana yang boleh nampak. Kita duduk di sini, tempat yang tinggi, nampak tempat yang rendah. Tapi jauh, kecil. Tidak. Tapi kalau duduk belakang tiang ni pula, nampak tiang ni pula, tak nampak dah. Kerana terhalang dengan tiang. Betul? Dan kemudian kena ada pandangan, kena ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, tak nampak juga. Jadi mata kena ada cahaya, baru nampak. Mata tidak boleh ada halangan, baru nampak. Yang ketiga, tidak boleh terlalu jauh. Maka tak nampak juga. Sebab tu kita tak nampak KLCC. Walaupun paling tinggi di Malaysia. Sebelum bangunan baru nak siap. Dan ni KLCC paling tinggi kan? Betul? Bukan ya? Bangunan apa? Najib buat tu. Datuk Najib buat tu. Yang tu paling tinggi lah. Itu siap dah. Tak siap lagi tapi tinggi dah. Tak apa. Silap lah. Hak tak siap lagi pun tinggi dah. Tu siap tak tahu. Jadi hak tak siap lagi tu pun tinggi dah. Tinggi-tinggi pun kita nampak dah kat sini. Tak nampak. Kenapa? Kerana terlalu jauh. Jadi syarat nak tengok ni ada 3. Terlalu jauh, tak boleh juga. Mesti dekat.
Terlalu dekat pun tak boleh. Dekat sangat pun tak boleh juga. Okey. Kau ambil tengok. Petah ni. Ni kita boleh baca ni. Sebab apa? Sebab jarak dia elok. Tapi cuba tak pilih. Boleh baca. Di Ramli. Obatlah tak boleh baca. Mata duduk gitu. Nak baca macam mana? Tak boleh baca sebab duduk dekat. Dekat sangat pun tak nampak juga. Dekat sangat tak nampak. Jauh sangat tak nampak. Kalau tak ada cahaya pun tak nampak. Dan pandangan mata kita macam tu. Tapi para wali Allah Ta'ala dengan bersihnya hati mereka, 7 petala langit diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk mereka tengok pada waktu itu. Luar biasa. Ajaib. Yang diberikan oleh Allah kepada para wali Allah Ta'ala. Apatah lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Minggu depan insyaAllah. Baru habis iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim minggu depan. Kita akan syarah. Kita berhenti dengan selawat dulu. Selawat lagi.